198 berkaitan dengan Islam adalah agama yang diredai. Agama yang diredai. Okey. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, iaitu agama ni apa dia, iaitu syariat lah. Cara hidup Islam tu telah sempurna dah pada hari tu. Hari bila tu? Ni kira-kiranya pada ayat ni turun pada akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara ayat-ayat ngelah lah, ayat yang lah selain daripada izajah tidak surah An-Nasr, izajah Nasrullah wal Fath, itu so lagi al-yawma akmaltu lakum dinakum, ni ayat-ayat akhir. Jadi Tuhan kata, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, iaitu syariat. Maknanya jelas semua dah, hak mana halal, hak mana haram jelas. Pada hari ni. Kalau tengah-tengah Islam tengah turun tu tak jelas lagi dah. Hak mana haram, hak mana halal. Gapo-gapo hukum tu tak jelas lagi. Hukum tayamum, sahabat guling dalam apa ni? Pasir. Apa sebab tak jelas. Hak ni guling, hak ni pakai tak maya tu. Dah muka tak boleh ambil air semaya ke? Tak ada air. Jadi ketika tu tengah turun. Lepas pada tu, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Iaitu dia telah bagi hidayah dan juga taufik kepada jalan yang betul. Jalan yang betul ni ada belakang dah. Kalau kita nak turut jalan yang betul, nak turut agama Islam ni, Quran lengkap, hadis lengkap. Nabi sudah royak belakang dah. Ini adalah satu nikmat lah ni, kira-kiranya. Nikmat sempurna dah dia bagi, iaitu nikmat hidayah. Kalau orang nak mendapatkan hidayah, mencari, cukup dah. Bukan kata behar tak cukup dah. Jadi kita tak kenal Islam sebab tak cukup behar, tidak cukup dah kepada orang yang nak. Lepas tu ngelas sekali, wa raditu lakumul Islam madina, aku telah pilih Islam ini sebagai agama yang diredai. Nak banding dengan agama-agama lain, Tuhan pilih agama Islam. Agama lain lagu mana? Tidak diredai, gitu lah. Dalam banyak-banyak agama tu, Islam saja. Yang dikatakan agama Yahudi tu sebenarnya asal dia agama Islam juga. Asal dia. Maka dia tukar jadi agama lain dah, tukar hak asal dia. Bila hak asal dia sudah bertukar, maka tak reda lah. Tidak reda. Begitu juga agama Kristian, asal dia juga agama Islam juga dah. Turun daripada Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim tu belaka. Itu agama Islam belaka. Tetapi setelah dia bertukar, dia sudah tak ada dah hak ciri-ciri asas dia, iaitu tauhid itu. Maka tak ada lah. Sudah tidak jadi agama Islam. Dia jadi agama lain. Bila agama lain tidak diredai. Okey, soalan dia. Hak dapat kita fahamnya, apa yang dapat kita fahami ialah agama Islam ni tidak diredai sebelum hari tu. Sebelum hari ngelah ni, sebelum hari hak Tuhan kata, okey, pada hari ni aku telah redha untuk kamu agama Islam. Pada hari ni. Sebelum daripada tu, redha aku tidak. Sebelum daripada tu, agama Islam lama dah. Sebelum daripada tu, kira-kiranya tak sempurna lagi. Jadi aku tak redha lagi. Sebab apa? Sebab tak jelas lagi hak mana haram, hak mana halal.
ketika tu aku tidak redha. Jadi para sahabat ni duk amat ajaran hok Tuhan tak redha lagi lah pada ketika tu. Belum diredai dah. Dan muka sini dia kata aku telah redha untuk kamu agama Islam. Telah redha. Sebelum tu tak lagi. Itulah hak kita dah apa kan? Aku telah buka puasa dah. Telah berbuka puasa. Maknanya sebelum tu tak buka lagi. Kalau tidak tak ada dah telah tu tadi kan. Okey. Jawapan dia hari ini al-yauma dalam ayat tu. Pada hari ini aku Tuhan kata dah. Ini merujuk kepada dua jumlah pertama tu. Merujuk kepada dua jumlah pertama. Iaitu pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurna ke agama kamu. Maknanya sebelum daripada ni tak sempurna lagi. Okey, wa atmamtu alaikum ni'mati, nikmat aku pun aku telah sempurnakan juga. Sebelum ni tak sempurna lagi. Dua tu saja. Pada hari ni merujuk kepada dua tu. Okey, dua jumlah tu. Iaitu akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaikum ni'mati, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat aku cukup. Bila orang Islam sempurna, dah cukup dah nikmat. Okey, nikmat ke dia nikmat Islam lah. Nikmat Islam tapi separuh, itu tak sempurna lagi. Boleh amal penuh ajaran Islam. Tu baru kira-kiranya sempurna. Atmamtu alaikum ni'mati. Lepas tu jumlah yang ketiga. Apa mana jumlah yang ketiga? Raditu lakumul Islam madina. Dia ada tiga. Akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaikum ni'mati, itu yang kedua. Yang ketiga, raditu lakumul Islam madina. Jumlah yang ketiga ni, hak ni dia tidak kait dengan masa. Dia tidak kait dengan masa. Iaitu Islam ni agama yang aku redha gitu je. Bukan aku redha hari ni dah. Hari ni tu hak dua tu. Hak dua sebelum. Raditu lakumul Islam madina. Okey, itu hak hari ni tu. Agama Islam ni dia tidak kait dengan hari ni tu. Iaitu Tuhan redha semacam agama Islam. Apa dia redha bermula daripada zaman Nabi Adam lagi hingga kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, kepada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan juga kepada zaman Nabi Muhammad ni redha belaka. Okey. Jadi kalau dalam orang yang mengaji bahasa Arab dia tahulah tu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Waw itu hak pertama dia ada dua, tidak waw. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu waw yang pertama. Wa raditu lakum al-Islam madina, itu waw yang kedua. Waw yang pertama tu orang panggil waw ataf. Dia kait dengan hak sebelum ni. Wa raditu lakum al-Islam madina, itu waw juga tetapi bukan waw ataf. Dia waw istinah kita panggil. Istinah ni maknanya hak suku, dia tidak kait dengan hak sebelum ni. Jadi agama Islam ni Tuhan redha, bukan redha pada hari tu je baru redha dah. Hari ni lah sebelum sampai kepada hari hak Nabi dekat-dekat nak wafat tu tak redha mana lagi. Tidak bermakna begitu. Tuhan redha lama dah kepada agama Islam. Dia pilih lama dah agama Islam. Zaman Nabi Ibrahim lagi hak tu jelas. Disebut dah. Okey. Mana? Ada dalam Nabi Ibrahim doa tu lah dah. Waktu Islam belakang lah tu. Hanifah muslimah tu. Wa ma ana minal musyrikin. Hak kita baca dalam apa ni iftitah tu dah. Okey, seterusnya. Tajuk yang ke-199, makanan yang dihalalkan. Itu binatang yang haram dimakan. Okey. Makanan yang dihalalkan. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat. Ini para sahabat tanya Nabi ni. Awal-awal surah Maidah ni tu cara kau makan ni. Binatang yang halal, binatang yang haram. Okey.
Jadi para sahabat ni tanya Nabi, gapo dia? Makanan gapo yang dihalalkan untuk mereka, untuk dia lah, untuk orang Islam. Jadi Nabi pun jawab, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kamu makanan-makanan yang molek-molek, yang baik-baik. At-thayyibat. Makanan yang baik-baik. Dia tanya ke apa dia? Makanan yang halal. Makanan yang halal ialah hak baik-baik. Soalan dia. Makanan yang baik-baik itu tak jelas. Thayyibat. Makanan yang baik-baik. Lagu mana makanan yang baik-baik? Makanan yang molek-molek. Roti kalau kita pergi Malaysia ada tu. Tapi tak ada halal. Tapi baik-baik nampak molek. Dalam buku molek tu. Lagi tidak kolak molek dah kan. Tu lagu mana tu? Jadi makanan yang baik ni tidak disepakati dan berbeza-beza lah. Mengikut tabiat orang tu dan juga tempat tu. Orang tu bagi dia benda ni apa? Boleh makan. Jadi dia kata dihalalkan untuk kamu makan yang baik-baik. Jadi dia ada royaknya umum sangat makanan yang baik-baik ni. Ataupun kalau orang kata lain ni dia subjektif tu. Subjektif ni kan dia atas orang. Atas orang tu lah. Orang tu suruh molek. Ada orang tu makan dia molek tapi dia suruh hidup. Saya tak boleh. Saya tak boleh makan kau ni. Gapo tak perlu pergi jauh kambing tak. Saya tak boleh makan. Wah petau saya tak boleh lah memang. Tak boleh. Ada kan lagu tu. Tak kau dia kau bagi saya benda ni tak boleh. Tak baik. Bagi orang okey je. Orang lain. Sebab tu dia kata subjektif. Tidak jelas. Jawapan dia. Yang pertama, makan ni hak baik ni ialah hak disembelih. Tidak bangkai. Itu makanan yang baik. Okey. Binatang hak disembelih pula ialah dari golongan binatang ternak ke tu. Kita jumpa mula-mula ayat ada. Halat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Tu binatang ternak ke. Sembelih kucing tak ada juga. Walaupun sembelih kan. Anjing tu sembelih tak boleh. Babi sembelih tak boleh. Tu. Sebab tu termasuk dalam hak yang haram. Jadi binatang ni termasuk di dalam binatang ternak ke lah. Maksud dia sini thayyibat ni binatang. Bukan makanan lain. Kalau makanan lain tak kira hak tak kena sembelih. Udang ke, sutung ke, ikan ke, hak tu tak kira. Tu dia termasuk di dalam ayat lain pula. Hak tu thayyibat belaka. Ada barang-barang dalam laut ni. Barang atas darat ni, binatang atas darat ni dia tertakluk kepada thayyibat. Benda binatang yang baik-baik. Iaitu hak sembelih dia. Hak sembelih pula hak binatang ternak ke. Seterusnya yang baik-baik ni juga ialah yang bukan jijik, yang tidak kotor seperti kelawar, tikus dan sebagainya. Hak ni kotor kalau pergi benda-benda ni duduk hidup di tempat-tempat yang kotor. Kepada lagi kita kata dengan bau dia. Memang dia carilah tempat-tempat yang kotor, pisah nak hidup situ. Kelawar. Biasanya kalau tempat-tempat yang bersih dia tak ada kelawar. Nak tahu gitu. Tikus pun lagu tu juga tak. Tempat-tempat yang bersih ni tak ada tikus. Rumah-rumah tinggal, rumah-rumah yang kotor, apa ni tak. Adalah kelawar dan tikus tu tak. Ni bermakna dia ni hidup di tempat yang kotor. Kan? Sebab kita kata lalak. Macam mana kita nak tahu dia ni kotor? Kita tengok dia hidup mana. Gitu. Ada lalu lalak. Kan? Berpah orang berkata itik kotor juga rumah air ca. Air ca ni apa pak? Air longkang ada. Itik pun kotor juga kita kata. Kalau kira.
Tapi walaupun dia main di air lokal tu, tetapi tabiat dia tidak gitu. Tabiat dia ni tidak, memang tidak duduk di tempat lagu tu. Tabiat dia kebetulan ada air. Dia tak kira air gapo dah. Itik ni dia pergi belakang. Nanti ke air sungai. Tapi ada air sungai pun dia duduk. Air tali air tu dah. Dia duduk je. Kalau tak ada tempat kotor pun dia hidup je. Itik ni. Bukan kata ada tempat-tempat siapa juga. Kamu perhatilah, tengoklah. Ada itik situ. Duk. Tapi kalau lalak tinggal kita tengok dah. Tu siapa tak ada lah. Dia lalak. Bermakna dia hidup di tempat kotor tu. Cer dia. Seterusnya makan ni baik ni pula ialah yang dihalalkan oleh Allah. Semua yang diharamkan oleh Allah itu buruk. Maknanya selain daripada hak Tuhan haram. Selain daripada hak Tuhan larang, hak tu kira-kiranya halal lah. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dalam ayat lain. Hak makan ni yang molek-molek ataupun binatang-binatang yang molek-molek dihalalkan untuk mereka, dan binatang-binatang ataupun makan yang tak molek, yang kotor, yang jijik, yuharrimu alaihim, diharamkan. Selain daripada tu halal, selain daripada hak tu haram. Okey. Tetapi walau bagaimanapun tidak semua hak buruk tu haram. Kerana Nabi ni dia pernah menyifatkan bawang putih tu, dia kata syajaratun khabisah, bawang putih. Tapi dia tidak kata haram. Oh, dia kata khabith. Khabith ni kotor lah kalau gitu, kotor ataupun jijik. Bagi dia khabith, tapi tidak haram. Jadi gini. Semua hak Tuhan haram tu kira-kiranya buruk, khabith. Semua yang diharamkan oleh Allah itu khabith. Tetapi tidak semua hak khabith itu haram. Ni geria ni orang panggil lagu ni. Kalau orang ngaji mati tu, kalau kita kata umur khusus wajihi tu, dia apa halal dia lah. Umur khusus wajihi. Umur khusus mutlak ni tu. Umur khusus mutlak. Wajihi mutlak. Semua hak haram tu khabith. Tetapi tidak semua hak khabith itu haram. Kalau kita kata semua roti ni diperbuat daripada gandum. Tapi tidak semua hak gandum tu roti. Tak mesti roti lagi gandum tu. Boleh jadi gandum diperbuat daripada gandum ni, gapo kita kata. Mi ke sebagai contoh kan. Mi. Tapi kalau roti tu memang gandum. Gandum tak mesti roti. Begitu juga ni. Hak haram tu tentu dah dia khabith. Tetapi hak khabith tidak mesti haram lagi. Habis itu tajuk yang ke-200, keampunan Allah. Firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka ni mendapat maghfirah, keampunan, dan juga ajrun 'azim, ganjaran yang besar. Keampunan daripada dosa lah, dan juga ganjaran yang besar. Okey. Soalan dia, kenapa perlu keampunan untuk orang yang melakukan amal soleh? Dia janji, Tuhan janji orang yang beriman itu tak apalah, dan melakukan amal soleh ni dia dapat keampunan. Kok sepatutnya dapat keampunan ni orang yang buat dosa. Kan? Sepatutnya kita katalah Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan juga orang yang melakukan kesalahan itu keampunan. Itulah hak nak sabar dak. Nak ampun-ampun ni orang yang buat salah. Ajran azimah tu tak apalah, kita kata ganjaran yang besar tu kepada orang yang beriman. Ni nak ampun ni orang yang salah lah kan. Apa orang yang buat baik ni nak ampun pula je. Tak kena tu dah sikit. Kalau nak kira dah dah. Dia kata, dia nak kata ampun ni. Wa amilus sayyi'at lah. Baru nak sabar sikit. Jawapan dia. Semua orang ni tidak lepas daripada dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Jadi dia nak ayat sini
Orang yang buat amal soleh tu sebenarnya dia akan diampunkan dosa-dosa dia. Dosa mana? Memang akan ada dosa. Walaupun dia buat amal soleh, walaupun dia ni orang yang beriman, tapi dia akan ada dosa. Tapi dengan sebab dia buat amal soleh tadi, maka Tuhan ampun dosa dia. Tak nanti kau dia buat jahat, lepas tu dia minta ampun baru Tuhan ampun. Tak mesti gitu. Dia buat amal soleh tu Tuhan ampun dosa dia. Boleh jadi. Boleh berlaku gitu. Lepas tu dia sebut wa amilus salihat, jika orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dia boleh keampunan. Kenapa dia amal soleh? Antara amal soleh ialah dia bertaubat. Dia meminta ampun. Itu termasuk dalam amal soleh juga. Dia minta ampun. Bila dia minta ampun, Tuhan pun lahum maghfirah. Tuhan pun bagilah keampunan kepada dia. Dia beriman dan wa amilus salihat, dia bertaubat. Bila dia bertaubat, Tuhan pun lahum maghfirah. Tuhan bagilah keampunan kepada dia. Kot tu, gigot tu. Okey. Tuhan ni bila dia royak tu luah lagi. Daripada kalau kita fikir sepitah lalu apa tak kata buat jahat dah. Apa tidak. Sebab orang ni kadang-kadang pun sayyiat dia akan buat. Dosa-dosa dia akan buat. Tuduh-tuduh. Nak jadi keampun dengan cara buat baik. Buat baik ni lagu mana? Boleh jadi. Tidak minta ampun pun tak apa buat. Amal kebaikan. Amal baik. Amal baik ni tak mesti kepada orang tu. Kepada semua. Kepada binatang. Kepada alam sekitar. Itu buat baik lah kau tu. Kita panggil tu. Termasuk lah. Antara buat baik juga ialah minta ampun. Tadi ke luar kita nampak tu dah. Tuhan ni dia royak ni merangkumi banyak benda. Ni lah orang panggil hikam dalam Quran tu dah. Hikmah, kata-kata hikmah lebih pada kata-kata hikmah lah. Kalau kira dah. Dua kecek sikit tapi maksudnya banyak. Gitu. Seterusnya, tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-201, perjanjian dengan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. Ayat ni panjang. Nak tahu kena tengok sendirilah dalam Quran tu dah. Iaitu kita ni buat perjanjian. Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel dan kami telah utuskan di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel ini ada 12 ketua. 12 puak Bani Israel ada 12 ketua. 12 naqiba. 12 mana? Apa jadi 12 ni dah? Ni panjang lagi kita. Sebab anak-anak Nabi Yaqub tu kan 12. Ada puak-puak dia berlaku. Apa ni? Kita bagi keturunan masing-masing itu jadilah 12 puak Bani Israel tu. Jadi masing-masing ni ada nakib, ada yang memberi memberi petunjuk lah. Tuhan utuskan di kalangan mereka ni. Hak je royak, setiap satu puak ni ada royak. Hak ni betul, hak ni tak betul. Hak ni boleh buat, hak ni jangan buat. Ada tu ketua yang memerhatikan yang menolong, membimbing, ada tu. Lepas tu ayat ni panjang, wa qala Allahu inni ma'akum, dan seterusnya, faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Akhir ayat tu Tuhan berkata siapa yang kufur selepas daripada Tuhan, selepas daripada janji macam-macam, perjanjian dia ni adalah dah. Perjanjian dia apa dia? Perjanjian dia kena sembahyang, aqamutus solah, kena keluar zakat, perjanjian. Wa amantum bi rusuli, beriman dengan rasul. Wa azzartumuhum, tolong para rasul. Wa aqradtullaha qatan hasanah, apa ni kita kata berkorbanlah untuk Allah. Lepas tu bila buat benda tu Tuhan pun janji nanti nak bagi ganjaran.
la ukaffiranna ankum sayiatikum, Tuhan akan hapuskan dosa kamu, wala udkhilannakum jannah, Tuhan akan masuk ke kamu ke dalam syurga. Itu perjanjian dia. Okey. Lepas tu akhir sekali Tuhan berkata, siapa-siapa yang ingkar selepas daripada tu, maka dia ni telah dhalla sawa as-sabil, telah melencung daripada jalan yang betul. Melencong daripada jalan yang betul, iaitu sesatlah. Soalan dia, di akhir ayat ni Allah kata orang yang kufur dan ingkar selepas perjanjian ni, maka dia telah tersesat daripada jalan yang betul. Okey. Jadi lagu mana? Bukankah orang yang kufur sebelum perjanjian ini juga telah tersesat daripada jalan yang betul? Jadi orang yang kufur sebelum ni lagu mana? Selepas perjanjian ni, kira-kiranya kalau kufur lagi maka sesat. Sebelum ni. Orang yang kufur juga kufur sebelum ni. Adakah dia juga sesat? Kalau kira sesat lah kan? Sesat dah. Orang kafir sesat dah. Tapi apa? Tidak sebut molek. Dia tidak kata, wa man kafara, siapa-siapa yang kufur, ikutlah sebelum kau selepas ada. Ini dia ayat, siapa-siapa yang kufur selepas daripada perjanjian ni. Bermakna sebelum ni tak apa lagi kufur tu ke? Oh, kita faham lah dah. Selepas daripada ni, contoh kita kata. Selepas daripada ni, kalau nak isi minyak setakat 20 riyal aja, contoh. Okay. Selepas daripada tarikh ni, maknanya sebelum daripada tu lah mana? Sebelum daripada tu tak apa. Nak isi 50 riyal ke nak isi 100 kau boleh. Cuma selepas daripada ni, tak boleh lah. 50 riyal, 20 riyal. Okay. Begitu juga ni. Jadi kufur ataupun kafir sebelum daripada perjanjian ni, Tuhan tak apa. Tuhan anggap tidak sebagai sesat lagi. Itu kau. Jawapan dia, ya. Mereka juga telah tersesat. Sebelum daripada ni sesat kau, dikira sesat juga kau. Sebelum perjanjian, kira sesat juga. Cumanya orang yang kufur setelah diberikan nikmat kau, kira lebih teruk lagi. Kufur setelah melakukan perjanjian ni dah diperak, lagi teruk lagi daripada sebelum melakukan perjanjian. Tapi kufur tu tetap sesat dah. Sebelum perjanjian ni, sebelum Tuhan buat perjanjian dengan Bani Israel ni, kufur tu memang sesat dah. Memang teruk dah. Cuma bila buat perjanjian ni, ingkar juga. Lagi pula. Gitu. Jadi semakin besar kekufuran terhadap nikmat, maka semakin teruklah kekufuran itu. Kerana itulah ia disebut secara khusus di sini nikmat ke sebut. Nikmat apa ni? Wa ba'athna minhum 12 naqiba, kita utuskan setiap 12 puak ni, utuskan rasul, utuskan naqib, pemimpin. Tuhan pun kata pula, wa qala Allah inni ma'akum, tu nikmat belaka tu. Aku ni hidup sekali dengan kamu, aku ada bersama kamu. Aku akan bagi. Kalau kamu buat gini, aku akan bagi. Itu nikmat tu. Aku akan bagi pahala sikit-sikit. Bagi syurga. Ampun ke dosa. Itu semua adalah nikmat-nikmat belaka. Tuhan sebut belaka tu. Nikmat macam-macam. Kalau dia kufur juga lepas pada tu, itu lagi teruk. Sebab itulah disebut kok ni. Setelah dia sebut nikmat tu. Okey. Kalau tak sebut, okey. Tak apa tu mana tu. Sebelum disebut nikmat tu. Senang kat kita kata beginilah. Orang tu dia buat jahat, tapi kita tak nasihat lagi, kita tak royak lagi. Buat jahat ni gana-gana tak ada royak dah. Molek kau tidak molek. Tapi buat jahat tu molek ke tak? Tetap tidak molek kan? Cumanya tak apalah, kita tak ada sebut lagi. Tapi setelah kita nasihat, kita royak akibat dia, royak larangan Tuhan, mari belakang ayat-ayat Quran, hadis gitu berkaitan dengan dia itulah perbuatan jahat dia tu. Tiba-tiba dia buat juga. Ni lagi tentu. Tapi tidak bermakna jahat.
dia buat sebelum daripada dia tahu tu tak tengok juga. Tapi setelah dia tahu, dia lagi tengok. Jadi Tuhan raya sebelum daripada ni Tuhan sebut nikmat kepada Bani Israel, buat gini, bagi sikit. Dia berkata siapa-siapa tak turut lagi, siapa-siapa kufur lagi, maka dia tidak sesat daripada jalan yang lurus. Betul lah kan lagu tu. Ini memang sesat ngerti tu lah. Kira-kiranya setelah royak tu, setelah Tuhan sudah, kira-kiranya sudah sebut dah, nasihat dah. Ni hak sepatutnya disebut. Hak selepas daripada perjanjian tu, hak sebelum tu biarlah kita kata dah. Selepas perjanjian ni, ni tak boleh lah. Tak boleh main-main dah lah. Jadi, rasanya setakat itulah dulu kita untuk kali ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.